idealism. Yang saya nampak setiap hari presiden. Semuanya Datuk Seri Anwar. Takkan Datuk Seri Anwar nak serang daripada yang sebesar-besarnya, daripada Perdana Menteri sampai kepada ahli parlimen. Kan? Yang ahli parlimen ni kerja ketua cabang lah. Yang ahli parlimen ni ketua pemangku ketua cabang. Itu kerja kita peringkat grassroots. Nah, yang Datuk Seri ni cukuplah. Yang di atas tu. Ini kesemuanya dibebankan kepada presiden. Itu bukan sahaja kita lah. Kan? Masa saya jadi ketua muda, tanyalah Presiden Datuk Seri Waiza. Kan? Kita tak pernah bebankan beliau dengan kerja itu. Itu kerja kita. Pemuda tu kita. Kan? Kita yang ke depan. Masuk kita dulu. Kena bantai kita dulu. Kan? Terangkan kita dulu. Kita paling banyak terang. Dulu kita kena round lah. Satu sumpah keramat ni sebenarnya ada mamu dulu bawa cerita. Dulu kat Taman Ria lah, taman macam-macam lah. Kan? Taman Ria jadi tak Ria lah. Kan? Maupun kena belasah belantan dengan polis dan sebagainya. Saya ingat ada Sungai Petani dan sebagainya. Saya masih ingat lagi. Ya, semangat tu. Dulu. Ya, tak ada sekarang ni YouTube dan langsung sebegini. Live. Ya. Sekarang ada. Tapi tetap sama. Apa dia? Kita harus sampaikan idealism. Sampaikan prinsip. Dan sampaikan cabaran-cabaran. Terangkan. Ini tak berlaku. Di Nibong Tebal tidak berlaku. Ya, baik di peringkat cabang dan pimpinan negeri. Saya nak bagi tahu. Tak apa lah. Orang nak marah saya peduli apa? Kan? Bagi kita Gerak 98, kita mau pertahankan reformasi. Dan we have the reasons untuk tegas, ruthless dan kasar sikit dalam mempertahankan reformasi. Sebab apa? Sebab reformasi ini sudah jadi sebuah kerajaan diuntuhkan macam tu. Episod itu malang. Yang menjadi mangsa yang lebih malang adalah rakyat, adalah penyokong-penyokong. Ya, saya dah round satu Malaysia dah sebelum PKP lah. Kan? Sekarang ni boleh round sikit-sikit ni sampai Pulau Pinang ni pun pasal ada permit. Kan? Ada bekerja sekejap di sini sebagainya. Kan? Ada kebun di Perak, sini Pulau Pinang pun ada tugas-tugas yang berkaitan. Dapatlah sampai. Tapi sebelum tu saya sebelum PKP saya yang menjadi masalah penyokong-penyokong parti yang tak pernah dapat jawatan, tak ada allowance pun dan sebagainya. Baru nak rasa 22 bulan dapat peranan sikit peringkat negeri, peringkat kerajaan tempatan, tumbang. Ini pedih, saudara. Ya, ini pahit. Bukan untuk pemimpin-pemimpin, tapi untuk pendokong, untuk orangnya. Jadi, we have reasons to be very angry apabila kita tak nampak ada agensi, ada semangat di kalangan pimpinan di kawasan-kawasan yang dikhianati. Nibong Tebal ini kawasan yang dikhianati, bukan satu, dua. Sebab itu, this is the last warning. Saudara Fendi tadi dia diplomatik sikit lah. Dengan saya ni kasar sikit lah. Kan? No, we are not. This is the last warning. Yeah? If you don't back up, we will take over. We will take over. Gerak 98, we will take over. We will be in charge. We will take charge. But the bottom line is ialah untuk memastikan bahawa perjuangan ini mantap. Ia bukan sekadar percaturan untuk ganti ini siapa. Oh, ikut struktur ganti siapa. Bukan setakat itu. Ya, perjuangan. Perjuangan apa? Proses. Ada penerangannya. Ada pemahamannya. Orang yang bersama kita kena fahamkan sebab apa kita tentang mereka. Yang kita tentang ni kita kena serang betul-betul. Ini prosesnya. Ya, dan ini tak berlaku. Ya, jadi dan beberapa tempat lain. Ini kita sebut di Timur Tebal kita marah kan. Timur Tebal kan. Maksud okey lah. Bukan sebab Timur Tebal kita marah. Tapi banyak tempat. Tapi sebab di Timur Tebal hari ini, Pulau Pinang ni saya sentuh. Dan dalam laporan kita terima, we are not happy. Things are not moving correctly. Ya. Semangat, komitmen daripada presiden di peringkat pusat itu, yang tiap hari saban malam dia bersama menerangkan, tak sampai ke bawah ni. Tak ada penerangan. Di peringkat cabang tak ada. Nothing, tak tahu pun. This is not correct. Okey, jadi itu dari segi PR 2015. Okey, baik. Kedua, yang lebih penting, bukan sekadar PR 2015. Yang lebih penting, PR 2015 kita tak tahu bila. Jadi kita dengar PR 2015 tu sibuk ni sibuk orang, sibuk sekarang ni macam-macam lah kan. Ni tim A ada tim macam-macam tu, okey lah, politik. But what is more important, kita tidak mahu disebabkan fokus kita pada PR 2015 yang kita tak tahu bila dan bukan dalam kuasa kita, yang menyebabkan fokus kita yang lebih urgent itu terbengkalai. Apa dia fokus yang lebih penting? Ialah untuk memastikan bahawa rakyat itu terbela, untuk memastikan negara ini punya maruah. Ya. Negara sekarang ni tak ada punya maruah.
This is a country without soul. They have soul, the soul. Mereka telah jual jiwa. Kita punya Perdana Menteri yang menjual jiwa atau membeli jiwa-jiwa. So this is tak ada maruah. Macam Tengku Razali sebut 2-3 hari lepas. Itu saya setuju lah. Setengah lah saya setuju. Dia kata UMNO kena buat keputusan sekarang, bukan tunggu sampai PR2015 baru nak berhenti. Mulai kerajaan PN sekarang ni kena buat keputusan keluar daripada kerajaan. Kerana dia kata maruah UMNO ada maruah. Yang tu saya tak bersetuju lah. UMNO tu memang ada maruah. Dia parti keramat, parti merdeka. Kita akui dia ada jasa. Tapi pemimpin UMNO tak ada maruah dah. Hampir ke semua lah. Sebab kes 1MDB sapu puluh bilion depan mata, tak ada seorang pun bising. Saya berani cakap sebab masa tu saya ahli UMNO, saya keluar. Saya tinggalkan UMNO. Saya bukan setakat dengan saya saman Najib Muhyiddin, dia kena pecat. Dia tunggu. Kalau tak kena pecat, dia tak lawan. Saya tak kena pecat. Saya letak jawatan sendiri. Lepas letak jawatan, saya saman Najib. Sebab tu saya punya hak untuk cakap. Tak ada maruah. Berbilion-bilion duit rakyat hilang, and you just keep quiet. Kita apalah, itu saya nak cerita dah bab tu. Sekarang saya cerita bab maruah yang lebih penting, maruah negara. Penting. Soul ini, jiwa negara ini penting. Sebab di situlah keyakinan orang dunia kepada kita, wibawa kita, our credibility. It is none. Tak ada. Ada menteri semburit. Ada wakil rakyat rogol orang. Masuk parti pemerintah, kes rogol lesap hilang ke mana. Kita tak heran lah, Perdana Menteri pun ada kes juga. Ada statutory declaration. It's not hearsay. Statutory declaration dalam mahkamah membabitkan beliau dengan isteri orang. So there is a no soul. Dari sebab itu haru biru negara. Investment tak ada. Orang tak heran kat kita. Itu yang terbaru. Jadi kes darurat. Jadi bahan ketawa orang. Darurat apa? Darurat apa? Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Apa dia kata? Parlimen tak boleh. Bila Agung dah titah kata boleh sidang, kata tak boleh pula lagi. Disebabkan apa? Data dan sains. Banyak orang tua dalam parlimen. Beberapa hari selepas itu, dalam setahun ulang tahun setahun Kerajaan Perikatan Nasional, duduk berbaris rapat-rapat. Semua menteri-menteri, semua ahli parlimen. Dan semua tua-tua. Berapa ramai je yang muda pun menteri-menteri ni. Yang tua nak tiba-tiba jadi muda, yang gemuk tiba-tiba jadi kurus, itu ada lah kan. Tetapi hakikatnya tua kan. Hakikatnya tak laku dah kan. Tetapi boleh duduk sebelah-sebelah, boleh duduk bersama-sama dalam satu majlis, tapi di parlimen tak boleh. So saudara, dan this world now is live all the time. Seluruh dunia tengok kita, and they are laughing at us. Hari ini Agung kata bersidang, besok menteri kerajaan yang angkat sumpah depan Agung kata tak perlu. So what is this? Dan ini memberi kesan buruk, dan banyaklah kesan-kesan lain tentang vaksin dan sebagainya. We are late. Kita lambat. Indonesia yang ratus juta, lebih jauh 10 kali lebih besar daripada Malaysia, cepat dah sampai dan lebih ramai. Kalau kita tu jumlahnya, Indonesia tu jumlah macam kita, dah selesai dah lebih 50% settle. Kita tak selesai. So what are you talking about? You kata you efficient apa? Itu belum cerita lagi pasal sapu. Kes dulu 25 juta procurement. Yang kita lupa. 25 million awal-awal COVID dulu, yang menyebabkan pejabat menteri kesihatan, pejabat MITI, berapa pejabat lagi, ada siasatan, ada dakwaan, bukan cerita hearsay. Ada kenyataan daripada SPRM pun, sudah ada tangkapan, sudah ada siasatan. Where is the case? Ini cerita COVID ni, tak cerita bagi bapa-bapa rasuah lain. So that means all is wrong in the government, and this is more urgent. Dalam kita cerita pasal PR15, we have to settle this. Sebab tu I appeal to the party, to the leaders, that we have to stand up. We are not embarrassed with what's happening in Myanmar. We are much more advanced than Myanmar, dan Cambodia, dan Vietnam dan sebagainya, demokrasi dan perjuangan. Dan Laos, dan Singapura pun even.
But now we are lagging behind and we are still sitting pretty. Kita masih relax macam ni. So what is happening to us? Okay, now that's why hari ni saya nak bagi tahu. So, pertama kali saya dapat jumpa, saya live dengan kawan negeri luar daripada Selangor. Saya bagi tahu DPR, Pulau Pinang, dan saya bagi tahu semua. Saya mulakan dengan gerak dulu. Saya tak nak cerita yang lain, kita gerak 98. Saya bagi tahu semua ketua-ketua gerak negeri. Sekarang sudah ada rentas daerah terbuka. Jangan bila saya bagi tahu ni, besok ditutup dia pula. Kan? Sekarang kita boleh rentas daerah. Dan I'm asking semua ketua-ketua gerak negeri untuk round satu negeri. Negeri masing-masing. Kita payah rentas negeri. Biar saya je rentas negeri. Kalau tempat yang saya ada permit lah. Tapi yang lain rentas daerah. Untuk saudara terangkan kepada penyokong-penyokong gerak, penyokong-penyokong reformasi, that first you have to wake up and see this as an urgency. Satu perkara yang very urgent. Very urgent. Apa dia? Bahawa kerajaan ini tak payah tunggu 4 hari PRU15, mesti diturunkan sekarang. Mesti berhenti sekarang. Mesti diganti sekarang. And we have enough reason. Satu dari segi nombor lah di parlimen. Letih dah cerita bab nombor ni. Tapi dari segi maruah, dari segi sikap kerajaan terhadap Duli Yang Maha Mulia seperti Baginda Besar Agong. Ini kerajaan yang menyanggah Agong kata sidang, menteri kata tak sidang. We have to go, semua ketua gerak negeri bagi tahu rakyat dan bagi kumpulkan kekuatan, bagi mesej cara beradab kepada setiap raja-raja di negeri masing-masing, untuk appeal, untuk gayu kepada bawah Duli Yang Mulia, raja-raja. Sebab kita percaya pada raja-raja Melayu. Mereka dah tunjukkan sikap dulu dalam kes darurat beberapa bulan dulu, the first attempt by Muhyiddin nak buat darurat, Majlis Raja tampil. Ada kenyataan Majlis Raja, bukan setakat Agong, Majlis Raja sendiri buat kenyataan. It is not mere coincidence. Bukan senang Majlis Raja nak buat kenyataan. Tapi hari itu dalam kes darurat yang pertama, Majlis Raja buat kenyataan bahawa mereka bersama dengan Agong dalam kes ini dan menasihati Agong untuk menolak permohonan darurat. Maknanya the role and functions Majlis Raja itu very important. Sekarang Majlis Raja-Raja yang patut bersidang 2 minggu lepas ke apa, tangguh sampai bulan 6. Saya minta that we want to appeal first. Kita minta semua ketua-ketua gerak negeri, cara mana saudara fikir saudara dah have enough training. Semua ni bekas ketua-ketua pemuda zaman saya dulu, dah keluar masuk kena beduk macam-macam lah. You know what to do. The message is to get cross kepada raja untuk sidang Majlis Raja-Raja itu jangan tunggu Jun, mesti diadakan segera. Janganlah pakai alasan PKP. Raja Melayu 9 orang Ambil susah nak jaga 9 orang ini kadang-kadang ni bentara, ini masalah pegawai-pegawai istana. Saya nak bagi tahu, orang lain mungkin segan cakap, saya cakap we have to take note. Ada, saya tak tuduh, tetapi saya ingin ingatkan dan perlu ada penelitian dan malah siasatan. Sebab ada alasan. Ada yang kes sampai surat beberapa kali dah surat istana bocor. Ni kadang-kadang kita takut ada kitol kecil dalam istana yang bermain, yang bermain untuk memastikan bahawa fungsi Majlis Raja dalam membantu Agong ini memang harus dibantu sekarang, dinasihati. Kenapa? Kerana dia berdepan dengan sebuah kerajaan yang degil. Satu, kerajaan tak ada moral lah, saya dah sebut tadi lah. Tapi ini kerajaan jelas degil. Tuanku suruh bersidang, dia tak bersidang. Permainan banyak sangat. Majlis Raja tangguh sampai berbulan-bulan. Rakyat hari ini by the days, bukan by the weeks or by the months, by the days. Setiap hari ada yang bankrupt, setiap hari ada yang rumah kena lelong, setiap hari ada yang gulung tikar, setiap hari ada yang hilang kerjaan. The matter of days. Kita tak boleh tangguh bulan. Dan kita mau tanya mengapa. Dan saya bimbang ada kitol-kitol kecil. Sebab kitol besar, kepala kitol ni, Azmin Ali ni, saya sebut sekarang,
Ni kepala Kitul ni, bapa sekali Kitul. Dia ni mengalahkan Kitul yang betul ni. Kitul Empire Melaka mengalah dengan Azmin. Jadi kita tahu, kita kenal Azmin. Jadi dia bermain mainan ini mungkin mewujudkan Kitul-Kitul kecil yang menyebabkan fungsi Majlis Raja-Raja dan keberkesanan Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong itu dihadkan ataupun cuba dimanipulasikan oleh pihak-pihak dalam ini. Sebab itu, dan kita lihat permainan kerajaan bertentang. Sebab itu kita percaya bahawa Agong ini memang perlu, memang seharusnya, sewajarnya dibantu oleh Majlis Raja-Raja in a bigger council untuk membantu beliau berhadapan dengan kerajaan yang tak ada moral, kerajaan penipu, kerajaan perasuah, kerajaan perogol, kerajaan menteri sembuhit. Orang macam Azmin Ali ni, he can buy. We have seen dalam beberapa hari ni, he can buy anything. Why? Because it is a question of his moral, a question of his video. Ini masalah ni, kalau kita angkat orang yang ada masalah moral, yang video terang depan mata, menjadi menteri. Dia bukan sekadar menteri saja. Report daripada minit mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu dan sebagainya, dia mau jadi Timbalan Perdana Menteri. Sebab itu sampai sekarang Timbalan Perdana Menteri itu tak diisi. Sepatutnya Timbalan Menteri siapa punya? Parti yang terbesar. Apa parti terbesar? UMNO. Sebab apa susah sangat nak isi UMNO ni dari Timbalan Perdana Menteri? Sebab Azmin ni si Kitul, bapak Kitul ni. Ini peranan ni. Sebab apa? Dia mau memastikan dia selamat. Sebab itu kita tak boleh kompromi. We have to wake up. We have to fight. We have to fight for our country. It's not about Anwar Ibrahim. Ini bukan nak cerita kita tak habis-habis lagi nak Anwar jadi PM. No, it's about maruah negara. Dignity, the soul of the country, which has been robbed, hilang, dijual. Dan penting, saudara, soul of the country ni penting. Ni bukan saya cerita lagu jiwa, irama dan lagu jiwa. Ini bukan cerita jiwa. Jiwa bangsa ini penting untuk kelangsungan kita sebagai negara, sebagai rakyat. We have been left behind. Jauh dah. Orang dah fly dah. Dari segi pemberian vaksin pun kita kalah. Pengambilan vaksin, pembelian vaksin, pemberian injection vaksin, kita kalah kepada negara-negara yang jauh lebih belakang daripada kita sebelum ini. So kita tunggu apa lagi? Sebab itu Gerak 98 hari ini saya bagi tahu pada Gerak Penang, dan hari ini sekarang live saya bagi tahu semua ketua gerak untuk kita move sekarang. Kita desak supaya Majlis Raja-Raja itu bersidang segera. Dan kita desak supaya keputusan dibuat untuk menghukum kerajaan yang derhaka. Kerajaan tak ada moral ini, yang merosakkan negara ini, yang tak boleh bekerja ini, yang dah menyebabkan jutaan rakyat melangat ini, untuk dihukum oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia, institusi raja. Mana apa lagi institusi yang kita harapkan? Kita nak buat parlimen datang, apa lagi? Institusi raja-raja. Nak harapkan Agong seorang, susah dia. Sebab itu kita rasa perlu Majlis Raja-Raja. Dan kita percaya ada permainan yang menyebabkan sehingga penangguhan itu berlaku sampai berbulan-bulan. That's why we want it to be corrected. Dan kita Gerak 98, saya minta supaya semua negeri, semua ketua-ketua gerak negeri, kita dah bagi ilmu cukup dah, 20 tahun dah, untuk kita membuat gerakan berayan untuk bangkit dan membawa keperhatian Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu supaya selamatkan negara ini, kembalikan negara ini sebagai sebuah negara yang punya maruah, punya daulat, dan punya soul, punya jiwa. Ini mesej saya pada malam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.